Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana seorang anak yang hebat yang dididik oleh seorang ayah yang hebat, begitulah apa yang berlaku antaranya didikan yang diterima oleh almarhum Mayang Datuk Guru, ayah dia yang kita sebut Raja Muhammad bin Raja Banjar bin Raja Abdullah, ataupun masyhur dengan panggilan Tokku Nikmat Alim. Sebagaimana almarhum Mayang Datuk Guru mendapat didikan daripada ayah dia, begitulah sebenarnya cara almarhum Mayang Datuk Guru mendidik anak-anak dia. Dan sebenarnya kita boleh mempunyai pelbagai pendekatan, pelbagai cara dalam mendidik anak-anak kita. Yang pentingnya anak-anak kita ni membesar dengan asasnya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, tahu matlamat hidup dia, berusaha untuk menjadi anak yang berjaya, yang boleh mengembirakan hati ayah dan bonda, boleh memberi manfaat kepada dirinya, kepada keluarga, masyarakat, dan kepada pembinaan sesebuah negara, mempunyai sumbangan untuk Islam yang kita yakini dan kita cintai ini. Antara bentuk didikan yang diterapkan oleh Ayah Datuk Guru pada anak-anak dia, antaranya ialah sebagaimana disebut sebelum ni, dia beri penekanan kepada faktor ataupun unsur solat. Solat ni dia betul-betul jaga. Amo masih ingat masa kecil-kecil, ayah ataupun bonda kadang-kadang yang kejutkan kita bangun waktu subuh, dan dia pastikan dia gerak, dia kejutkan tu paling kurang lebih kurang setengah jam sebelum subuh, sebab dia nak pastikan anak-anak dia, terutamanya anak lelaki lah, supaya dapat solat subuh dan solat waktu lain secara berjemaah di masjid. Jadi semenjak kecil lagi kita dididik macam tu. Jadi semua kita kalau terdidik semenjak daripada kecil, suka kepada masjid, suka kepada solat secara berjemaah, maknanya dia akan terbawa sampai ke kita besar. Begitu juga antara penekanan Tok Guru adalah pada Al-Quran. Sebab itulah kita sebut bagi kita anak-anak ni jadual khusus setiap selepas maghrib dan setiap lepas subuh. Dan kebanyakan masanya diajar oleh bonda lah. Cuma ayahanda ni ada masa-masa kita panggil dia selia lah, untuk pastikan perjalanan, untuk pastikan apa-apa yang perlu kita rojok yang kita tidak faham, ataupun sebutan-sebutan tertentu lah. Jadi semenjak kecil lagi kita dididik macam tu. Dan nama pernah sebut, apabila mari malam Jumaat, kita diwajibkan untuk baca surah Yasin, surah Al-Mulk, surah Al-Kahfi, surah Waqi'ah, antara maghrib hingga isyak, lebih kurang setiap malam Jumaat. Adapun waktu-waktu lain, setiap malam lepas maghrib dan lepas subuh wajib kita baca Al-Quran. Yang ketiga, almarhum Mayang Datuk Guru dia tekan di sudut aurat sebenarnya semenjak daripada kecil. Sebab tu amo sebut, amo ni kebetulan takdirnya anak sulung lelaki. Apabila pergi ke sekolah, daripada darjah 1 lagi kita dah pakai seluar panjang. Pada masa kita tengok semua pelajar-pelajar lelaki pakai seluar pendek belaka pada masa tu. Adapun kita pakai seluar panjang dan pakai songkok, sebab masa tu juga rambut tak boleh panjang. Masa tu dia mewajibkan anak dia dan cucu-cucu dia supaya hak lelaki rambut pendek, maknanya kena cukur sama. Dan pernah satu masa guru besar, masa tu hamba ingat darjah 4 ataupun darjah 5, ada guru besar baru bertukar dalam satu perhimpunan pagi sekolah.
dia bagi tahu setiap pelajar mesti ikut peraturan sekolah, termasuk pakai seluar pendek. Jadi yang mau balik ke rumah bagi tahu ayahanda permintaan daripada guru besar minta pelajar termasuk kita pakai seluar pendek. Jadi ayah senyum, dia jawab kesalan kepada guru besar. Dia kata ayah nak didik anak-anak ayah ni supaya ikut perintah Allah semenjak daripada kecil lagi. Tapi ayah juga bagi tahu kalau sekolah ataupun guru besar tak boleh nak terima, ayah anda kata dia tidak ada masalah, dia akan pindah ambo ni daripada sekolah tersebut. Apapun alhamdulillah tidak berlakulah, maknanya guru besar tu tidak panggil ambo, kekal lah daripada darjah 1 sampai darjah 6 pakai seluar panjang, maknanya di sudut aurat. Begitu juga adik-adik perempuan, ayahanda dibantu oleh bonda sentiasa pastikan di sudut pakaian. Hatta ambo ingat masa kecil dulu, masa tu mungkin tingkatan 1 ataupun tingkatan 2. Masa tu ambo minta izin dengan bonda untuk ke bandar Kota Baru, dan ambo pakai t-shirt macam ni lah, lengan pendek. Jadi bonda bagi tahu seboleh-bolehnya apabila dah besar pakai baju yang berlengan panjang. Maknanya walaupun dia tidak aurat bagi orang lelaki, tapi maknanya adab etika masa tu. Jadi selepas pada tu ambo tak pakai dah baju lengan pendek, cuma bila dah tua ni pakai semula. Itu di sudut penekanan yang Tok Guru bagi kepada anak-anak dia. Asasnya Al-Quran, kemudian solat. Anak-anak lelaki mana pastikan di solat berjemaah di masjid, dan sudut aurat. Dan adapun kerjaya ataupun minat dalam pendidikan ni, Tok Guru suruh kepada anak-anak dia. Yang pentingnya masa peringkat rendah dan menengah, semua anak-anak dia hantar ke sekolah agama lah, sampai menengah. Apabila peringkat universiti, dia suruh pada anak masing-masing mengikut kecenderungan, mengikut minat masing-masing. Sebab itulah merpati adik-adik ambo, maknanya ada yang peringkat universiti dia masuk bidang meneruskan pengajian Islam ataupun bidang-bidang yang lain. Nisbah pada Tok Guru dia tidak ada masalah. Itu sebahagian daripada bentuk didikan yang ambo dan adik-adik lain terima. Dan kita sebenarnya mempunyai pendekatan yang mungkin berbeza, tetapi asasnya semua kita nak kepada anak-anak kita ni jadi anak-anak yang baik, yang soleh, yang taat pada perintah Allah SWT, yang boleh mengembirakan kita sebagai seorang ayah dan sebagai seorang ibu, dan dia mampu untuk membina diri dia, kerjaya dia, boleh membahagiakan keluarga, masyarakat dan negara, serta mesti ada sumbangan dia untuk Islam secara keseluruhan, sama ada melalui penulisan, sama ada melalui ceramah, sama ada melalui tindak tanduk dia sebagai seorang Muslim, semasa dia solat, semasa dia berada di pejabat, semasa dia berurusan dengan orang luar, orang lain dalam perniagaan, dalam apa saja, mesti kita tunjuk contoh teladan yang terbaik sebagai seorang Muslim. Wallahu a'lam.